Okey, untuk tajuk hari ni, okey, kita yang ni adalah penghabisan lah sebab hari tu cikgu hutang dengan awak kan tajuk ni. Okey, sebab cikgu rasa ia memerlukan satu masa yang kita boleh fokus betul-betul lah. Okey, so ini adalah nota untuk mencari pusat putaran 180 darjah. Okey, so kalau kita ada dua pusat, dua angle sudut. Okey, dua sudut yang memerlukan kita untuk cari pusat putaran di mana 180 darjah dan juga 90 darjah. So yang ni kita bincang yang 180 darjah dulu. Okey, sebab dia senang So yang pertama, samakan titik sepadan bagi objek dan image. Titik sepadan tu maksudnya titik bagi objek, okey, dan titik bagi image kepada objek tersebut. Okey, so akan ada garis lurus lah. Okey, yang kedua, kirakan petak kemudian bahagikan dengan 2. Okey, so kita tengok macam mana. Okey, contoh soalan ni. Okey, dalam PDF yang cikgu bagi ada 3 gambar aja, tapi satu gambar aja yang kecil bawah tu sebenarnya 90 darjah. So nanti kita akan bincang yang tu untuk tajuk 90 darjah. Okey, so tengok yang gambar aja bahagian kiri. Okey, di sebelah kiri ni kita kena cari titik sepadan. Okey, untuk objek dan image. So dekat sini P objek sebelah kiri, P image sebelah kanan. Okey, so yang paling obvious, okey, yang kita nampak adalah titik sepadan dekat sini. Tu. Okey, di mana objek dan image berada pada titik yang atau titik koordinat yang sama, iaitu 1, 2. 1, 1. Okey, koordinat 1, 1 titik tu. Okey, so kita nak pastikan lagi, kita tengok titik sepadan yang lain. Okey, so cikgu ambil yang ni, anak panah tu. Okey, so yang tu cikgu letak A. Maksudnya kita akan cari titik A image. Okey, A image kat mana? Dekat sini A image. Okey, so tadi cikgu kata gunakan garis lurus yang menyambungkan dua titik sepadan. Okey, so kita cuba guna garis lurus ini. Okey, A objek sambungkan dengan titik A image. Okey, so kita tengok kita dapat satu garis lurus. Okey, daripada situ kita akan bilang. Okey, daripada garis lurus tu kita akan bilang. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 unit. Okey, 6 unit untuk jarak A kepada A image. So 6 kita bahagikan dengan 2. So kita dapat 3. Maksudnya untuk pusat putaran adalah 3 lah. 3 unit sahaja. So daripada A objek, okey, 1, 2, 3. Maksudnya betul lah dekat situ adalah pusat putaran. Okey, dekat 1, 1. Okey, koordinat 1, 1. Okey, kalau nak pastikan lagi, okey, kita guna satu lagi titik sepadan. Okey, kita guna satu lagi titik sepadan warna kuning. Okey. Okey, yang tu warna kuning tu itu objek. So titik sepadan bagi objek tersebut adalah yang bawah ni. Okey, so nampak garisan lurus. Okey, so kita tengok garisan tu mesti membahagi sama panjang. So dia berada pada titik yang sama jugalah. Kalau kita bahagikan garisan tu kepada dua unit tu So kita dapat 2 unit atas, 2 unit kat bawah. So pusat putaran adalah 1, 1.
Okey. Okey, tengok yang ini pula. Okey, gambar ajar sebelah kanan. Okey, kita akan guna. Okey, sebelum tu kita kena pasti dulu. Titik sepadan. Okey. Objek dan image. Image sebelah kiri, objek sebelah kanan. Okey, so sebelah kiri tu image. So dia ada prime. Okey, ada prime dekat atas tu. Okey. So okey, cikgu tandakan pada objek dulu. Ni A, B, C, D. Okey, so sekarang kita cari titik sepadan, okey, pada image. Okey, so A. Okey, paling senang cikgu cari B dulu. Okey, so B image di sini. Okey, so B image di situ, A image di sini dan sini mestilah di image. Dan yang ini adalah C image lah. Okey, so kita dah kena pasti semua titik sepadan. Langkah seterusnya, okey. Langkah seterusnya kita gariskan. Okey, so awak perlu guna pensel lah, pensel dan pembaris. So cikgu guna warna berlainan untuk nak bagi awak nampak Okey, so kita mula dengan A dulu. Okey. So A objek dan A image. Okey, cikgu buat garisan menyambungkan A objek kepada titik A image. Okey. So, kalau tengok titik, kalau kita bahagikan garisan tu, di tengah-tengahnya adalah dekat sini kan? Sekejap. Yang di sini. Betul? Kalau kita bahagikan betul-betul, so titik pusat putaran di situ. Okey, so kita nak tahu tu dekat berapa tu? Koordinat 6, 4 koordinat 6, 4. Okey, so kita nak pastikan betul ke koordinat 6, 4 tu. Kita buat satu lagi garisan. Okey, so kita kali ni kita pilih D pula. Okey, D objek sambung ke D image. Okey. So tengok dia akan bersilang pada tempat yang sama. Kalau tengok jarak pun jarak dia sama. Okey. Kalau kita bahagi 2. Okey, kita tambah lagi C pula. C objek dan C image. Dia mesti yang sepadan Okey. So last kali B objek ke B image. Okey, so kalau 180 darjah senang saja. Kalau confuse boleh buat sambungkan ke semua titik sepadan. Okey, dan awak akan dapati ia akan bersilang pada pusat putaran. Tempat bersilang tu adalah pusat putaran. Okey, 180 ni senang je. Sambung titik sepadan, so kita akan dapat pusat putaran. Okey, pada 6, 4. Okey. Okey guys, setakat ni boleh komen dekat grup. Bagi sudut 90 darjah. Okey. So ini adalah nota. Yang pertama, lukis kotak. Okey, lukis kotak, pilih titik sepadan titik sepadan pada objek dan image. Contohnya objek kat sini, image dekat sini. So kotak tu maksudnya pergerakan dia tu mesti macam tu. So satu lagi macam ni. Itu yang cikgu kata lukis kotak. Okey, so nanti kita akan buat lah. Okey, yang kedua, lukiskan arah anak panah. So kalau 90 darjah ikut arah jam, maksudnya anak panah kat sini. Macam tu. Daripada kotak tadi yang kita lukis anak panah pergerakan. Okey, next. Dia mesti objek ke image
Arah anak panah mesti objek ke image. Yang ketiga, pilih bentuk L. Okey, bentuk L. Okey, separuh kotak maksudnya yang jauh daripada anak panah. Okey, so dekat sini kita ada dua L, maksudnya kita akan guna yang ni. L yang ni. Ni bentuk, ni maksudnya L. Okey, L. Jauh anak panah sebab yang atas tu, L tu adalah dekat dengan anak panah. So kita tak nak yang tu. Kita ambil yang jauh daripada anak panah. Okey, so yang keempat, kirakan jumlah kotak, kemudian bahagikan dengan 2. Yang kelima, bilang kotak pada langkah 3, ikuti jumlah yang diperoleh daripada langkah 4, ikut seperti tunjukkan. Okey, so nanti, sekarang soalan ni cikgu dah bagi. Jom kita cuba buat. Yang belum ada soalan tak apa, tengok dulu. Lepas ni ada masa boleh salin ataupun print out terus. Dia mesti objek ke image kat sini ada arahan. R adalah objek dan R prime ialah image. Bagi R, di bawah putaran 90 darjah, ikut arah jam. Ikut arah jam. So daripada R ke R image, lukis dulu anak panah dia macam ni. Sebab dia kata ikut arah jam. So anak panah dia macam itulah. So next, kita akan lukis petak. So cikgu lukis petak guna warna hijau. So petak daripada R ke R prime. So dia jadi macam ni lah. Satu lagi cikgu guna warna pink. Nampak tak petak segi 4 tu? Nampak tak petak segi 4 tu? Gabungan warna hijau dan warna pink. So, itu adalah yang pertama tadi cikgu dah lukis anak panah, pergerakan. Daripada objek ke image. Kemudian cikgu lukis petak. Daripada objek ke image. So kenapa cikgu lukis dua warna berbeza? So tadi ingat tak cikgu kata pilih huruf L. Huruf L maksudnya hijau tu nampak bentuk macam L kan? Yang warna pink pun sama. Nampak macam bentuk bentuk L. So pilih bentuk L yang jauh daripada anak panah. So yang hijau ke yang warna pink jauh daripada anak panah? Anak panah arah pergerakan tu. Pak Zana jawab pink. Khairah pink. Yang lain tak nak cuba jawab. Suraya kata pink. So ramai kata pink ni. Betul lah. So awak semua faham lah arahan cikgu tadi. Good. Semua pilih pilihan yang betul. So kita akan pilih pink. Huruf L warna pink. So bila dah pilih, kita akan kira lah. Kira. Untuk ni kita kira berapa unit petak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 petak. Nak dapatkan, ingat cikgu kata bilang petak kemudian bahagi 2. So 6 bahagi 2 kita dapat 3. Maksudnya petak yang ketiga So 1, 2, 3. Maksudnya jawapan ialah di sini. Di petak yang ketiga tu lah. Bucu dia. So pusat putaran adalah berapa?
Apa koordinat dia tu? 1, negatif 1. Okey. Pusat putaran adalah pada 1, negatif 1. Okey, kalau ikutkan warna pink tu kita boleh nampak sudut 90 darjah kan. So betul lah. Okey. Okey. Kalau tak faham atau blur-blur lagi tak apa. Kita cuba tengok yang kedua. Okey, ini soalan yang kedua. S adalah objek dan S prime ialah image bagi S di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, so kita cuba buat peta dulu. Satu lagi. Manorin. Ni tengok betul-betul Okey. So cikgu dah dapat peta. Okey. Kemudian kita tengok arah putaran. So daripada objek ke image ikut arah jam. Maksudnya anak panah kena lukis kat mana? Ni kita ada peta dah. So mesti kat sini lah. Ikut arah jam. Okey. Anak panah tu mesti lukis dekat dengan peta tu. Okey, so lukis peta dulu, kemudian lukis arah, ikut arah jam. Okey, ikut anak panah tu. Okey, so sekarang langkah seterusnya pilih huruf L, okey, bentuk L yang jauh daripada anak panah. So, oren ke hijau? Dah makin hebat dah ni. Dah faham dah tu. Okey, bagus. Kita akan pilih warna oren. Okey, so kita kira Kita kira sekarang. Kita ada 1, 2, 3. Kira semua. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita ada 10 petak. So, kita buat kira-kira 10 bahagi 2. Mesti bahagi 2. So, kita dapat 5. Okey, so dapat 5 maksudnya kita akan lukis dekat sini. Betul? Dia dekat sini kan 5? Betul? Okey, tapi sebab tengok kita ada satu lagi ni. Satu lagi petak yang terlebih. Bila ada satu petak terlebih, so kita perlu ambil satu unit keluar. So daripada petak sini, daripada titik sini, so kita ambil satu unit keluar. Okey? Satu unit keluar. Maksudnya pusat putaran di sini. Pusat putaran di situ. Okey, daripada 5 tadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, keluar 1 unit. Sebab kita ada 1 unit kan. Dekat bucu tu, nak sampai bucu, kita ada 1 unit. So, ambil di luar L 1 unit. So, dekat situlah pusat putaran kita. Okey, so apa dia punya koordinat? Sama juga 1, negatif 1, pusat putaran. Okey. Okey, yang ni okey ke? Okey, kita cuba yang satu lagi. Okey. So, yang ni pun sama juga. Okey. Okey, langkah pertama, kita akan lukiskan bentuk kotak. Okey, bentuk petak lah. Kalau tak keluar dari L tu kira salah Ya, kalau bentuk macam tadi, sekejap
Kalau macam ni, kan dia tak sampai bucu. Kalau macam soalan 1 tadi, yang ni memang dekat bucu dia. So, tak payah keluar mana-mana. Kita terus ambil yang tu. Kalau macam soalan ni, dia ada 10 petak jarak dia. Tapi, bila kita bahagi 2, 5 petak sahaja. Tapi, bila sampai situ, 5 petak, kita masih lagi ada baki 1 unit dekat bucu. Okay, so mesti keluar. Jangan ke dalam. Ke dalam maksud cikgu dalam petak segi 4 ni. So kita pilih luar 1 unit. Okey, keluar daripada petak kelima tu, keluar 1 unit. Okey. Soalan yang sama juga yang ni kita akan buat So tengok betul-betul. Okey, warna hijau. Okey, kita ada warna oranye dan warna hijau. Dan kita tengok arah putaran kita. Okey, ikut arah jam. Maksudnya kita lukis anak panah di sini. So kita nak guna warna L, bentuk L warna oranye atau hijau. Bagus. Okey. So warna hijau lah. Okey, dah faham. Okey, so sekarang kita akan kira unit ataupun kira petak bagi warna hijau. Okey, so kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so kita buat pengiraan bahagi 2. 10 bahagi 2, kita dapat 5. Okey, so kita kira sampai 5. Okey, 5 tu, sekejap cikgu besarkan sikit. Okey, 5 tu warna kuning nampak tak? Okey, warna coklat lah. Okey, daripada 5 tu kita masih ada baki lagi berapa unit? Ada 3 unit kan? 3 petak baki nak sampai ke bucu. Okey? Maksudnya kita kena keluar 3 unit. Okey, keluar 3 unit. So 1, 2, 3 dekat sini lah. Okey. Faham tak? Nak cikgu ulang balik ke? Nak cikgu ulang balik ke yang ni? Okey, Khairah faham. Waalaikumsalam. Syafiqah ada nak tanya soalan? Okey, so kalau perasan ketiga-tiga tadi, soalan kita akan dapat kita dapat pusat putaran yang sama, iaitu 1 negatif 1. Semua 1 negatif 1. Kalau perasan lah. Okey, sebab cikgu ambil daripada satu bentuk yang sama. Okey, satu bentuk yang sama. Okey. So yang ni, okey, terima kasih respon. Okey, so yang ni hijau dengan hijau adalah titik sepadan. Pink dengan pink pun titik sepadan, merah dengan merah titik sepadan. So cikgu nak lengkapkan bentuk dia. Allah, sekejap. Okey. Cikgu nak tunjukkan. Okey, tadi sebenarnya kita pindahkan titik-titik. Okey, titik demi titik. Tapi sebenarnya dianya adalah satu bentuk lah, satu bentuk di mana yang atas ni adalah objek. So cikgu letak P sebagai objek. So bawah ni adalah P image lah, P prime. Okay. So sebenarnya kita
guna apa sahaja titik sepadan, kita akan dapat jawapan yang sama. Itu yang cikgu nak sampaikan. Okey. Kalau guna merah pun kita akan dapat pusat putaran dia di 1, 1, negatif 1. Pusat putaran dia. So tak kisahlah awak nak pilih titik sepadan yang mana, asalkan titik sepadan tu betul. Okey. Okey, soalan ni kurang jelas, tapi bolehlah, masih boleh digunakan. Okey, so kita cari titik sepadan yang kita nak guna. So senang je yang ni, cikgu pilih yang ni kat bucu dia. Yang ni pun inilah. So objek ke image, pergerakan dia begitu pergerakan dia sebegitu. Okey, so kita akan buat bentuk L. Ni soalan sebenarnya ni. Oh, salah berhenti. Okey. Tu warna hijau, satu lagi cikgu guna warna lain. Okey. So, bergantung kepada anak panah tu, kita nak pilih warna apa. Okey, anak panah tu menunjukkan pergerakan sebegitu. Okey, objek ke image. Dia kata apa? Objek ke image. Ikut arah jam. Okey, ikut arah jam. Maksudnya nak guna hijau ke oranye? Hijau ke oranye? Okey. So kita akan guna oranye. Okey, bentuk L oranye. Okey, good. Terima kasih respon. Okey, so sekarang kita kira. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita ada 8 petak. Bagi 2, kita dapat 4. Maksudnya kira sampai 4 lah. Okey, 4 petak. So 1, 2, 3, 4. Sepatutnya dekat sini. Okey, ada berapa tu baki petak? Ada 1 kan? So kena keluar daripada bentuk L. So dekat mana? Dekat sini. Dekat sini. Apa koordinat dia tu? Boleh tulis tak koordinat dia? Untuk pusat putaran, apa koordinat pusat putaran? Bagi soalan ni. Koordinat dia apa? Fazana dah jawab dah. Ya, 0, 0. Okay, so semak jawapan kamu. 0, 0. Okay, pusat putaran berada pada 0, 0. Okay, good job. Okay, next. Tengok soalan sebelah. Raja menunjukkan A prime, iaitu image bagi pentagon A. Okay. Okay, good Suraya. Okay, di bawah suatu putaran, cari koordinat image bagi titik K di bawah putaran yang sama. Okay, so sekarang kita akan cari pusat putaran dulu. Okay, nak cari K tu kena selesaikan pusat putaran yang ni dulu. Okay, so kita pilih titik sepadan. Okay, titik sepadan yang kita pilih adalah, cikgu pilih yang senang lah. Okay, yang cikgu tanda warna merah tu. Okay, so kita akan lukis bentuk L. Bentuk kotak dulu. Bentuk kotak. Yes. Okay, so dah ada bentuk kotak.
so kita tengok yang ni, dia tak bagi arah kan. Dia kata bagi suatu putaran. Okay, so nampak gaya dia macam bergerak ke ikut arah jam. Okay, nampak dia bergerak ikut arah jam. Maksudnya kita lukis dekat sini lah. Okay, anak panah. Okay, anak panah. Kalau lawan arah jam, dekat bawah lah kena lukis. Dekat bawah macam tu, lawan arah jam. Okay, so sekarang dia ikut arah jam. Okay, so kita akan guna bentuk L warna oranye. Okay, yang jauh daripada anak panah. Bagus. Cepat jawab. Okay, so kita kira 1, 2, 3, 4. Okay, good Suraya. Okay, so ada 4. 4 bahagi 2. Jangan lupa buat kira-kira mesti bahagi 2. So 2. Okay, so 1, 2. Okay, so dekat sini tengok masih lagi ada baki 1 unit. Maksudnya kita akan keluar. Okay, daripada 2 tadi, kita akan keluar 1 unit. Okay, sebab ada 1 unit kat situ tu. Okay, 1 unit nak sampai ke bucu. So kat sini lah. Okay, pusat putarannya di situ. Okay, so apa koordinat dia? 1, 0. Okay, 1, 0 koordinatnya. Okay, good. Ingat dia mesti, sebab dia ada 1 unit nak sampai ke bucu, so dia kena keluar 1 unit. Okay, daripada 2 tu, 2 unit, dia keluar 1 unit. Okay, 1, 0. Okay, good job. Okay, next. Okay, nak jawab untuk K pula. Okay, nak jawab K. K dia minta cari koordinat image kan. So kita akan guna lambang Nazi matematik. Kalau ingat lagi lah, lambang Nazi matematik. Okay, terima kasih respon. Okay, so sekarang kita nak cari titik K pula, image. Okay, sekarang K objek dah ada. So kita akan guna putaran 90 darjah ikut arah jam. Okay, pada pusat putaran 10 untuk cari K image. Okay, so guna lambang Nazi. Okay, daripada pusat putaran berapa unit tu? 4 unit. 42 dia punya ni 42. Okay, mana lupa tu tengok balik apa dia 42. Okay, 42. So dia ikut arah jam. Maksudnya satu lagi cikgu kena lukis. Sorry. Okay, cikgu guna warna merah. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 unit, 2 unit. Ni lambang Nazi matematik. Okay, cikgu dah ajar 2 minggu lepas. So maksudnya 90 darjah ikut arah jam. K image di sini. Okay, so dekat sini lah di apply semua yang awak belajar. Okay, bukannya boleh pilih yang mana nak faham, yang mana yang awak nak tinggal terus, tak boleh. Okay. Okay, so tapi kalau tak boleh jawab dalam exam macam tu, awak pilih-pilih jugalah. Pilih yang mana boleh jawab, fokus dekat situ. Okay, tu je lah yang boleh tolong. Okay, next. Okay, ni soalan tadi yang muka surat 2 ke 3. Okay, cikgu paste dekat tempat baru. Okay, so kita cari titik sepadan. Okay, nak senang guna yang ni lah. Okay, maksudnya B object. So sini adalah B image lah. Okay, B image, titik yang cikgu pilih. Okay, kemudian
selepas pilih titik objek titik sepadan, kita lukis bentuk petak. Okey, kita lukis petak. Okey, so cikgu dah ada petak. Okey, kalau ikutkan P objek kepada P image, nampak kedudukan dia seperti ikut arah jam. Okey, ikut arah jam. So, nak lukis arah jam pula. Arah. Lukis macam tu. Okey, sebab ikut arah jam. Kalau lawan arah jam, maksudnya kita akan lukis macam ni lah kat bawah. Terbalik. Macam ni. Macam tu. Okey. Okey, so kita akan pilih warna hijau. Okey, good. Fazana dah bersedia dah. Okey, dah cari warna hijau. Okey, so jawapan dia kita akan guna bentuk L warna hijau. Okey, so kita kira warna hijau tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, so 12 bahagi dengan 2, kita dapat 6 lah. So kita kira 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so dekat sini. Okey, 6. Adakah dekat situ jawapan dia? Bukan. Kita kena keluar. Berapa tu? Keluar 1 unit. So dekat sini lah. So jawapannya dekat situ, pusat putaran. Pusat putaran. Nanti kalau cuba ada masa, cuba untuk yang lain pula. Kalau masih lagi macam tak faham, boleh guna soalan sama, cari titik sepadan yang lain. Okey, buat jalan kerja yang sama. Okay, so next. Okay, soalan ni okay, cari titik sepadan. Okay, kita boleh guna yang ni. Okay, titik sepadan jangan salah pilih mesti titik sepadan. Okay, kemudian lukis bentuk L. Petak. Lukis petak. Hijau dengan oranye. Okay, so kalau tengok dekat sini, pergerakan dia tu. Okay, yang ni pun ikut arah jam. Kalau P tu objek dan Q tu image, so dia ikut arah jam. So kalau ikut arah jam kat mana? Kat sini kan? Dia dekat kat mana? Yang macam ni kan? Betul? Sebab dia dekat kat sini. Okay, so kita akan guna warna hijau yang ni. Okay, guna warna hijau. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 bahagi 2, 2. So 1, 2. Okay, ada satu baki, satu petak baki dekat ujung tu. So kita keluar. So jawapan dia B. Okay, jawapan dia B. Okay, sebab P tu objek, Q tu image. Okay, so kita akan pilih bentuk L warna hijau. Okay, yang jauh daripada anak panah. Okay, ni last Okay, soalan terakhir. Raja M menunjukkan dua sisi 4 M dan N dilukis pada segi 4, grid segi 4 sama.
So n ialah image. Dia dah bagi tahu. N image bagi M di bawah suatu putaran 90 darjah lawan arah jam. So lawan arah jam ke sini ke sini. Lawan arah jam. Okay, so kita akan buat petak. Lukis petak. Okay, sebelum tu kita kena pasti titik yang sama. Okay, ni titik yang sama, titik sepadan. Okay, yang cikgu warna merah tu. Okay, kemudian lukis petak L. Petak. Lukis petak dulu. Okay, kita ada hijau. Satu lagi oranye. Okay, so yang hijau tu dekat dengan nak panah. Okay, so kita akan pilih yang warna oranye. Okay, kita akan pilih yang warna oranye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 bahagi 2, 4 lah, 4 unit. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 ada 1 unit lebih tu. So kita kena keluar 1 unit. So jawapan dia adalah, apa jawapan dia? Okay, bagus ya. Terima kasih dan tahniah kepada yang berjaya jawab. Okay, jawapan dia D. Okay, sebab 1, 2, 3, 4 masih lagi ada 1 unit nak sampai ke bucu. So kita kena keluarlah 1 unit ke bawah ni. So jawapan dia D.